Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehati sejiwa kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Alhamdulillah. Bertemu kita sekali lagi. Wah, dengar penat pandang atas dia. Belakang ni. Okey, alright. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pastinya dalam program Suara Kita Hak Kita. Hari ini episod yang ke-63, Muaz. Betul ya. Dan kembali untuk bersama-sama dengan kami berdua pada minggu ini kami akan membawakan kepada anda topik yang cukup menarik. Seperti biasa, selain daripada kita mempertahankan dan juga memperjuangkan hak-hak pengguna, kita juga akan memberitahu kepada anda informasi-informasi terkini lah. Ya, betul tu. Tapi di kesempatan ini juga saya nak menyarankan agar anda semua pengguna-pengguna di luar sana tu yang menonton Suara Kita andai kata anda ada topik khas. Ada rasa macam Suara Kita patut buat topik ni lah. Anda boleh utarakannya di Facebook Suara Kita kita akan tengok. Kita akan kaji lah. Rasanya macam bagus juga cadangan ni. Kita akan ketengahkan dalam episod Suara Kita Hak Kita seterusnya nanti. Betul. Jadi jangan lupa ke Facebook kami Suara Kita like di sana kerana hari ini juga dah bermulanya cuti sekolah. Jadi adik-adik kita pastinya tengah teruja kan. Ibu bapa pun tengah merancang mana satu lokasi untuk nak bawa anak-anak pergi bercuti ni kan. Ya, betul. Dan betul juga apa yang awak cakap sebab macam orang yang dah ada anak, ya betul. Cuti sekolah merancang untuk pulang ke mana-mana, pulang kampung ke nak gimana. Macam kita ni yang macam saya ni, awak ialah ada anak tapi anak belum lagi bersekolah kan. Jadi macam saya belum ada lagi ada anak tapi merancang untuk pulang balik Raya Haji. Okey, sebab Raya Haji dah dekat ni kan? Raya Haji dah dekat dah. Jadi kita tengok jugalah sebab hari tu raya puasa dah balik belah lelaki. Raya Haji belah perempuan belah, belah bini belah. Betul lah ya. Kalau asyik belah dia je, boleh belah lah. Okey. Satu lagi bila cerita mengenai Raya Korban ni, ya, kita seronok bila adik-adik kita sekarang ni mereka dah ada tugasan tau. Betul. Tugasan untuk nak jaga lembu. Balik ke kampung Datuk dah kata, "Man, kau kena jaga lembu yang ni. Abu, kau jaga lembu yang ni. Kau jaga kambing." Jadi diorang ni sangguplah duduk tengah malam tengok lembu kan. Takut lembu hilang. Bahaya Jaga lembu. Jaga lembu. Tapi itulah kalau kita tengok dekat viral sekarang dekat Facebook lembu sekarang dah mengganas Sebab dulunya kalau tengok lembu dia color merah je yang dikejar kan. Sekarang ni tak ada. Tak ada. Dia punya kaki tu bahaya. Tapi anda semua ni nasihat kalau anda yang nak sembelih lembu ke apa, jangan duduk belakang lembu gitu. Sebab kaki ada tu pengalaman? bahaya, takut. Ada pengalaman mana? Okey, Mas, hari ini kita nak membicarakan satu topik berkaitan dengan PBT. Yes, iaitu PBT. Pihak berkuasa tempatan. Ada yang tanya dekat saya, "Fad, PBT tu apa?" Ada yang tak tahu sebenarnya. Betul. Yelah, memang bila kita sebut mengenai PBT ni, mungkin ada yang pernah lihat tetapi tak tahu apa agaknya fungsi dan juga peranan mereka. Dan kadang-kadang ada juga di tempat anda telah pun menggunakan perkhidmatan mereka, anda telah pun pergi kaunter untuk bayar pelbagai bayaran di sana, tetapi tidak tahu sebenarnya, inilah di bawah PBT. Betul. PBT tu contohnya macam saya lah. Saya duduk di Shah Alam. Okey, apa PBT tu? Majlis Bandaraya Shah Alam. Bila MBSC ni saya teringat dulu dia ada buat satu macam tikus banyak. Tangkap satu tikus dapat RM1. Betul-betul. Macam itulah akhirnya dia orang punya macam peranan dia orang tu. Kita ni sebagai kata orang tu yang duduk di kawasan tu pun harus tolong-menolong lah. Jangan kita harapkan PBT saja. Okey. Jadi PBT ni peranan dia memang paling dekat dengan rakyat. Itu yang kita lihat kerana segala permasalahan rakyat dan juga pembaruan transformasi di tempat anda tu adalah di bawah PBT. Jadi hari ini juga mereka akan memberitahu dan juga berkongsikan mengenai transformasi yang akan dijalankan oleh PBT. Saya pun tak sabar sebenarnya nak mendengar kata-kata daripada KP-nya sendiri. Alhamdulillah datang sini untuk memberikan penerangan berkaitan dengan PBT di hati rakyat. Okey, dan Muaz, apa kata kita nak tengok dulu mungkin ada clipping ataupun pandangan orang ramai berkaitan dengan PBT di hati rakyat. Kita saksikan. Senang. Daripada kaunter mesin ini saya rasa senang bayar. Sebab kalau kaunter saya kena tunggu. Ini tak perlu tunggu. Itu lagi saya rasa kaunter ni kalau letak luar senang bagi kami bayar. Sebab sini parking susah. Saya selalu datang untuk bayar kat sini sebab kat sini cepat dan mudah. Tak sampai 1 minit dah siap dah sebenarnya bayaran tu. Saya puas hati dengan perkhidmatan kaunter kios ni. I nak compound I punya saman. So dia ada mesra rakyat setiap kali hari minggu utama minggu 3. So biasanya datang tunggu mesra rakyat untuk buat compound, kurangkan harga saman lah, diskaun. PHC memang salah satu pemandaran yang memberi perkhidmatan yang cemerlang lah. Compare dengan lain-lain pemandaran, dia lebih canggih sikit lah sini. Mak bayar lesen saman saya mak bayar.
saman tiga sama bayar. Ada diskon kasihlah RM50 servis okey. Puas hati lah. Puas hati. Saya kena saman dengan MPSJ atas alasan tadika. Saya buka tadika lah. So kita bukan tak ada CJ lagi, dah ada CJ tapi ongoing proses. So masih dalam proses lagi lah. So bila nak proses tu datang, so take time lah, masa yang lama. So bila bila MPSJ datang serbu, so kita pun gagal mengeluarkan bukti-bukti ya. So kita orang kena saman lah. Macam tu. Saya rasa salah satu yang perlu untuk MPSJ buat adalah mempercepatkan sikit kot. Ya, saya tahu ramai orang yang buat urusan kat sini memang terlampau ramai, saya faham, tapi maybe perlu kelancaran daripada sistem. Contoh macam saya daripada segi pendidikan swasta, pihak pendidikan kata buka dulu baru kita apply sini. So bila kita dah buka dulu and then MPSJ datang serbu. So dekat situ and then ada masalah dekat situ lah. Tapi so far setakat ni rasanya okey kot, sebab saya dah ada 2 center. So yang satu lagi center tu alhamdulillah ada semua MPSJ PCJ lah. Saya datang sini untuk membuat submission KM berkaitan dengan kemudian merancang di sesuatu pembangunan untuk mendirikan bangunan dan sebagainya. Servis dekat MPSJ ni sangat bagus. Dia khidmat mesra pelanggan dan servis dia memang cepat lah. Ya, itu dia pandangan orang ramai bercerita berkenaan dengan PBT di hati rakyat. Okey, PBT pihak berkuasa tempatan di seluruh negara akan diperkasa dan juga ditransformasi menerusi pelan PBT di hati rakyat yang menggariskan 6 teras. Yang pertama, pembangunan budak insan. Yang kedua, kecekapan khidmatan. Yang ketiga, pengukuhan kewangan. Keempat, kesejahteraan rakyat. Kelima, PBT di hati dan komunikasi berkesan, yang kesemuanya mengandungi 267 program termasuk 11 program yang berimpak tinggi. Itu antara teras-teras yang telah pun dibuat oleh pihak PBT. Alright, saya nak terus saja bacakan antara komen anda di Facebook Suara Kita Hak Kita. Jom kita tengokkan daripada Hisham Rafaiz. Okey, kata dekat sini meter parking tak berfungsi. Nak masuk shilling tak boleh. Okey, tengok-tengok dapat surat saman. Benarkah perkhidmatan PBT tak selari dengan charge yang dikenakan? Wow, itu mula-mula lagi dah ada soalan. Okey, kejap lagi kita akan tanya balik dekat doktor. Okey, Fadli Haikal pula kata kaunter 5 buka 2 saja. Itulah antara komen-komen di Facebook. Kita kongsikan 2 terlebih dahulu. Kejap lagi saya akan kongsikan lagi antara komen dan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan PBT ini ataupun pihak berkuasa tempatan. Kalau anda nak hubungi terus, kiranya direct terus, anda boleh hubungi sekarang 0322829062. Kalau mungkin kata anda ada kemusykilan, mungkin anda rasa macam sebelum ni anda tak tahu bagaimana caranya untuk anda bertanyakan berkaitan dengan PBT, inilah masanya dalam Suara Kita Hak Kita. Anda boleh telefon kami sekarang. Muaz, dah ada tetamu seperti mana yang saya katakan tadi. Kita bersama dengan KP-nya sendiri hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Fad. Dan sekarang ni bersama dengan saya yang berusaha Dr. Abdul Rahman Awang yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah Fad. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak clipping tadi, jarang orang kena saman dia happy. Kakak tu seorang je dia gembira. Sebab apa? Dia tahu salah dia. Tapi yelah, dia ada dia kongsikan mengenai penambahbaikan yang harus dilakukan. Dan begitu juga dalam Facebook tadi, permasalahan yang berlaku. Jadi sebelum kita sentuh mengenai perkara tersebut, Doktor mungkin boleh kongsikan sendiri mengenai PBT itu sendiri. Okey, terima kasih Saudara Muaz, terima kasih Saudara Fadli terima kasih kepada RTM kerana telah memberi peluang kepada saya khususnya dan kepada kementerian saya, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam mewawarkan pelan tindakan ataupun program yang bakal diambil dalam sedikit masa lagi untuk kata orang mengembalikan imej PBT itu sendiri bagi meyakinkan rakyat, masyarakat pelanggan di luar sana selaras dengan hasrat kerajaan untuk merakyatkan PBT itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang sejak 2-3 tahun sudah yang Amat Perdana Menteri telah pun menggerakkan apa yang dikatakan transformasi program, government transformation program ataupun program transformasi kerajaan, diikuti oleh program transformasi ekonomi dan berbagai-bagai program transformasi. Maka sudah sewajarnya lah PBT atau pihak berkuasa tempatan
harusnya ditransformasikan dalam mengembalikan imej, keyakinan, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan terhadap organisasi PBT itu sendiri. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Saudara Muaz, elok saya memberi sedikit seimbas pengalaman, perkongsian, takrifan apa yang dimaksudkan dengan PBT. Dalam sistem pentadbiran negara kita Malaysia, Kerajaan Persekutuan merupakan hierarki pertama dalam sistem pentadbiran kerajaan. Ke bawahnya sikit, di layer kedua adalah kerajaan negeri ataupun kita panggil pihak berkuasa negeri, dan di tier ketiga apa yang dikatakan pihak berkuasa tempatan. Itu adalah merupakan tahap kerajaan di peringkat ketiga dalam sistem pentadbiran kerajaan Malaysia. Secara umumnya terdapat 194 PBT. Dalam orang bahasa Inggeris dia panggil local government. Local government ini terdiri daripada local council ataupun district council ataupun bandaraya, town hall, city hall. Kalau dalam konteks di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, taraf bandaraya, dalam aspek PBT kita di Malaysia ini terdapat 13 status PBT yang berstatus bandaraya. Kemudian 39 lagi adalah PBT yang berstatus Majlis Perbandaran. Dan selebihnya adalah PBT yang berstatus Majlis Daerah. Okey. Baik, itu dia pengenalan mengenai PBT yang cukup jelas untuk anda mengetahui. Jadi Fat, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan di Facebook tu? Okey, saya nak terus baca di Facebook dan sebenarnya kenapa agaknya saya nak baca awal sebab kalau kita tengok dalam episod-episod yang sebelum ini kalau anda hantarkan lambat, sebenarnya saya memang tak boleh nak baca. Saya memang tak boleh nak buat apa sebab kita memberi laluan selama lebih kurang dalam 25 minit untuk segmen yang pertama ini. Jadi anda kena hantar awal. Siapa yang hantar awal akan saya bacakan kesemuanya. Saya tak ada nak delete mana-mana. Saya terus bacanya direct untuk anda. Baca terus. Okey. Alright. Kak Encik Arul tadi saya dah bacakan yang pertama. Okey. Belum lagi. Belum. Saya nak bacakan Encik Arul dulu. Okey. Alright, ini Encik Arul kata dekat Facebook, mungkin kita boleh tengok. Okey, itu dia. Okey, sila atasi masalah sistem down. Masih lemah dari segi sistem. Last time pergi 3 hari still down. Baru-baru ini pun still ada komplain yang sama. Sila tingkatkan kualiti seiring kuantiti, bukan hanya misi dan juga visi. Itu pandangan daripada Encik Arul. Tapi saya tak pasti PBT manakah yang dimasukkan oleh Encik Arul itu. Okey, dan ini dia Nick Samri pun dia kata topik ini sangat bagus dan saya bersetuju dengan pandangan daripada Encik Arul tadi. Okey, alright, saya nak terus saja baca soalan yang pertama. Okey, daripada Hisham Rafaiz tadi. Okey, kepada doktor doktor. Okey, katanya tadi cerita pasal meter parking yang tak berfungsi. Okey, dia kata dia nak try masukkan duit shilling. Okey, tapi tak boleh. Tengok-tengok kena saman pula. Tapi masalahnya bukan daripada dia, masalahnya mesin tu yang rosak sebenarnya. Dan soalannya, benarkah perkhidmatan PBT tak selari dengan charge yang dikenakan? Itu soalannya. Okey. Soalan panas. Soalan panas. Ini soalan panas. Ya, betul. Kalau nak dikatakan charge tidak selari dengan perkhidmatan diberikan, mungkin tidak berapa tepat. Tetapi dalam kes terpencil, kemungkinan ada kejadian berlakunya meter parking yang tidak berfungsi. Kemungkinan ini terlepas pandang oleh pegawai penguatkuasa. Kita tahu bahawasanya dalam banyak-banyak hal, kemungkinan salah satu daripada meter parking yang dipasang tadi mengalami masalah mekanikal, masalah mesin yang kadang-kadang oleh sebab hujan ataupun panas dan dengan tak semena-mena, tanpa disedari mesin tadi tidak berfungsi sebagaimana yang sewajarnya. Namun saya boleh beri jaminan bahawasanya kejadian-kejadian ini merupakan kes terpencil yang tidak secara berleluasa berlaku di mana-mana PBT. InsyaAllah mungkin siaran hari ini dapat dikongsi bersama oleh PBT. Apabila mendengar rungutan yang semacam ini, hendaknya PBT yang ada akan lebih sensitif kepada kehendak dan hasrat aspirasi rakyat pelanggan di bawah sana. Itulah sebenarnya yang saya nak menarik perhatian dalam teras dua saudara Fat baca tadi, adalah untuk meningkatkan kecekapan. Ini salah satu daripada elemen apa yang dikatakan kecekapan perkhidmatan yang diberikan oleh PBT terhadap pengguna. Maka kalau mesin
kita mungkin ada piagam. Kalau mesin parking tidak berfungsi, katalah 24 jam, kemungkinan dia tidak menepati KPI. Maka kemungkinan saya boleh berbincang dengan PBT kemudiannya, mencari satu mekanisme yang lebih baik, memastikan bahawasanya jumlah jam bagi sesuatu mesin yang tidak berfungsi contohnya, kalau sekiranya kurang daripada 2 jam, kerosakan yang tidak dapat dikesan, kemungkinan itu boleh dimaafkan. Tetapi sekiranya berlaku secara berlarutan, mesin parking yang tidak berfungsi, maka ini bolehlah kita salahkan kepada PBT bahawasanya suatu keadaan pengawasan yang seharusnya tidak boleh dibiarkan. Dan insya-Allah benda ini, perkara seperti ini saya rasa boleh diambil iktibar oleh PBT. Dan sebenarnya informasi sebegini daripada pelanggan adalah merupakan suatu input kepada PBT untuk mengetahui di mana kelemahan-kelemahan yang boleh diambil, diatasi dalam masa yang sewajarnya. Okey. Jadi doktor, kalau di mengenai parking, ya kadang-kadang memanglah nasib tak baik pun kena juga kan. Tapi kita boleh menerangkan mengenai keadaan sebenar dan ada perbincangan. Boleh ada toleransi di situ. Ada toleransi. Ada toleransi. Dan bagaimana pula dengan counter? Juga merupakan antara luahan dan juga aduan yang sering kali kita dengarlah apabila pergi di PBT ni, bila dah menunggunya, dia lebih geram doktor bila ada 5 ataupun 6 counter yang bukanya 2. Jadi dia tunggu mungkinlah di tengah makan tengah hari, tapi lepas tengah hari pun masih lagi 2. Jadi apa agaknya masalah utama? Okey, terima kasih Muaz. Ini saya bukan nak bela PBT tetapi sebagaimana yang kalau kita sedari dulu masa yang diambil untuk berurusan di kaunter kemungkinan berjam-jam untuk menyelesaikan sesuatu urusan. Tetapi sejak 2-3 tahun ini kebanyakan kaunter di kebanyakan PBT sudah pun diperbaiki tata kelola urusan di kaunter itu sendiri. Kes yang semacam ini pun kebetulan kemungkinan pada masa itu apabila pelanggan pergi, walaupun ada 6 lorong kaunter, tetapi rupanya ada 2 saja yang beroperasi, 4 tidak beroperasi. Kemungkinan yang 4 ini ada possibility, ada kemungkinan pegawai bertugas pada masa tersebut ada urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan. Ada mungkin yang cuti kecemasan, ada mungkin yang berurusan di sebelah bilik sana, dan kemungkinan juga ada yang menerima panggilan-panggilan daripada pegawai atasan ataupun pegawai-pegawai yang berurusan di bahagian lain dalam kawasan PBT itu sendiri. Jadi malangnya kemungkinan pada masa pelanggan itu datang, kebetulan queue-nya agak panjang sedikit, kemungkinan tidak semua 6 kaunter tadi beroperasi, sebaliknya hanya ada 2 ataupun 3 kaunter. Maka itulah saya boleh katakan ini pun kes yang terpencil jugalah, boleh disimpulkan begitu. Tapi insya-Allah kemungkinan perkara-perkara ini dari semasa ke semasa kerajaan sebenarnya memberi peringatan dan juga saranan, garis panduan kepada urusan-urusan di kaunter itu supaya seharusnya lebih peka kepada aspirasi rakyat sebagai pengguna. Okey, dan kita terus beralih pada transformasi yang akan diadakan, yang akan dilakukan. Mungkin kalau kita lihat doktor, masalah-masalah ini akan berubah ya, mungkin dari segi tambahan anggota tenaga kerja ya untuk kaunter tu sentiasa ada orang dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan transformasi yang telah pun dirancang khas. Ini memang dekat untuk di hati rakyat, tapi kita ambil pemanggil dahulu ya. Hello, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Yusof cakap ni. Jadi Haji Yusof, silakan Haji Yusof. Selain daripada mengutip hasil di sana sini, kita dapati perkhidmatan yang patut dilakukan oleh PBT adalah merangkumi dari segi kesihatan, kebersihan, perancangan bandar dan sebagainya. Jadi di akhir-akhir ini kita lihat semua tiang-tiang lampu di bandar penuh dengan poster iklan. Yang ini nampaknya berlaku di negara kita. Di tempat-tempat lain kurang kita nampak benda-benda gangguan ini. Yang keduanya, iklan-iklan nombor telefon, mesra telefon. Penuh dengan nombor-nombor telefon peminjam dan sebagainya. Jadi dah jadi macam budaya di negara kita ini penuh dengan kain-kain iklan
yang tidak menampakkan kebersihan. Sakit mata kita tengoknya. Sakit mata, ya. Itulah. Jadi, kita nampak benda-benda gini dah menjadi menular kerana kita terlalu memikirkan hasil yang kecil-kecilan ini untuk dijadikan pendapatan PBT. Sedangkan ianya sering mengganggu pada mata kita. Okey. Jadi saya berpandangan atau mohonlah supaya perkara-perkara ini kita kurangkan atau kita hapuskan kerana iklan di tiang-tiang lampu ni sangat mengganggu. Jadi gitulah. Jadi tidaklah kita dapat melihat kebersihan yang sengaja kita adakan untuk mendapat hasil. Okey. Jadi terima kasih itu. Terima kasih Tuan Haji ya. Jadi satu pandangan yang bagus juga ya, pada pandangan mata mereka ya, agak mengganggu sedikit. Jadi bagaimana Doktor? Tidak dinafikan ya, terima kasih. Tuan Haji Yusof ya, terima kasih ya. Ini sebenarnya suatu fenomena yang memang berlaku di bandar-bandar besar. Terutamanya kepada penggiat-penggiat iklan illegal kita panggil ya. Pengiklanan secara haram. Perkara ini sebenarnya agak sukar hendak ditangani walau bagaimanapun dengan inovasi terbaru. Kalau kita lihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Perbandaran Seberang Perai, Majlis Bandaraya Shah Alam sendiri sudah pun mereka cipta alat-alat untuk menangkis, menghapus pemasangan iklan-iklan haram itu tadi. Sama ada di tiang lampu, sama ada di mana-mana saja yang tempat awam yang sepatutnya tidak diletakkan iklan-iklan yang sebegitu, yang sememangnya menjolok mata. Betul. Tetapi oleh sebab sindiket pengiklanan haram ni memang mempunyai 1001 macam pendekatan. Hari ni tanggal malam esok dah ada balik. Pukul 12 tanggal, pukul 6 besok ada balik. Namun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur contohnya dan juga Dewan Bandaraya Johor Bahru tidak berputus asa. Kita tahu bahawasanya ini adalah merupakan salah satu daripada dinamika masyarakat kota yang kebanyakannya mencari kesempatan untuk memasar ataupun mempromosi sama ada sistem pengangkutan lori yang disediakan ataupun apa juga kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kemudahan orang ramai yang boleh dijadikan sumber pendapatan. Maka tak nak suka tak suka nak buat iklan secara besar-besaran di TV mungkin memakan belanja yang besar. Maka tak nak apa di mana saja boleh digantung mereka gantung, di mana saja boleh ditampal mereka tampal. Tetapi kalau kita perhatikan kebelakangan ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur khususnya mencipta beberapa alatan yang mudah untuk menyapu bersih segala iklan-iklan haram yang ditampal di setiap pelosok di Kuala Lumpur ini sendiri. Namun sebagaimana saya katakan tadi, kalau malam ini enforcementnya pergi ke Kawasan Maju atau ke Bandar Tun Ismail, tetapi pada masa yang sama mereka bergerak mungkin ke Kuala Lumpur Utara, kawasan Selayang contohnya, ataupun mereka bergerak juga ke kawasan Sungai Besi. Dan dengan tenaga kerja yang ada, saya tidak menjadikan tenaga kerja sebagai alasan untuk tidak boleh menangkiskan. Tetapi oleh sebab sindiket pengiklanan haram ini lebih lincah, lebih ligat. Dan dengan itulah masalah ini kita dapati seolah nampak macam sukar dibenteras. Namun dengan usaha yang berterusan dan dengan pelbagai kaedah yang akan diperkenalkan melalui inovasi PBT itu sendiri, Kuala Lumpur ataupun Penang ataupun Johor Bahru, insya-Allah nak katakan dihapuskan 100% pengiklanan haram yang mencemarkan, menjolok mata tadi, mungkin dilihat sebagai mustahil, tetapi sekurang-kurangnya ianya dapat dibasmi ataupun dibenteras secara lebih meluas. Alright. Baik, jadi mungkin Fat ada lagi di Facebook? Apa ada soalan-soalan? Kalau cerita pasal iklan tadi yang lekat dekat mana-mana tu kan, saya duk perhati bawah tu ada tak cop PBT. Kan? Ada cop PBT bawah tu. Itu kalau ada cop PBT sah tu. Tak, dia yang susahnya sebab dia pakai kertas tau. Jadi bila ditanggalkan, dia akan koyak dengan kertas, besok dia tampal balik. Itulah. Bayangkan, saya pernah tengok jugalah anggota-anggota PBT ni pergi tanggalkan tengah-tengah malam tu. Jadi besoknya saya nampak juga orang lain yang pergi tampal balik. Okey, alright. Jom kita tengok dekat Facebook. Okey, datang daripada Rira McLeans. Wow, nama orang putih ni. Okey. Orang putih kita ni. Tapi cakap Melayu kat sini. Okey,
Dia kata kalau call nombor telefon pejabat, kalau call nombor telefon jabatan kerajaan, komputer yang jawab suruh kita ikut arahan satu persatu. Dia kata menyusahkanlah kepada pengguna, terutama kepada yang memakai handphone dan juga orang tua. Itu pandangannya. Okey, daripada Azwan Aziz kata kaunter 10 buka 1. Masalah transformasi hanya tinggal fantasi, realitinya hanya dalam mimpi. Itulah dia. Okey, daripada Kak Tim Sayang pula kat sini. Okey, transformasi yang dicanangkan haruslah menepati kehendak pelanggan. Bak kata orang putih, the customers are always right. Okey, namun masih terdapat segelintir kakitan PBT berkenaan yang mengetepikan hak pelanggan. Di mana silapnya? Tepuk dada tanya Iman. Okey, ada soalan untuk doktor. Masih lagi berkaitan dengan parking Okey, parkir iaitu Khalid Ahmad Zahari. Okey, soalan yang pertama dia kata kenapa PBT tak selaraskan bayaran parkir kereta berbeza-beza kadarnya, ada yang 30 sen, ada yang 40 sen dan sebagainya. Dan seterusnya, kenapa kupon parkir tidak diselaraskan seluruh negara? Okey, guna satu kupon untuk seluruh negara. Okey, dia kata Taiping guna kupon lain, Shah Alam guna kupon lain, Kuala Kangsar lain. Jadi maksud dia kalau misal kata saya sendirilah duduk Shah Alam, saya beli kat Shah Alam, tapi kalau pergi ke tempat lain saya nak kena cari pula, tak tahu kat mana pula. Kenapa tak diselaraskan? Itu soalannya. Okey, boleh jawab sekarang? Silakan. Sebenarnya perbezaan kadar parking di antara satu PBT dengan PBT bergantung kepada satu lokaliti. Yang kedua, taraf hidup. Yang ketiga, dari segi kompleksiti PBT itu sendiri. Contoh Taiping. Kalau Taiping kita dapati bahawasanya taraf hidup mereka tidak sebagaimana penduduk di Petaling Jaya. Oleh sebab itu kalau Taiping 30 sen sejam, maka Petaling Jaya 60 sen sejam, maka sebenarnya faktor-faktor keupayaan tadi diambil kira. Inilah kerajaan yang prihatin sebenarnya. Oleh sebab kemampuan penduduk di Taiping ataupun di Pasir Putih Kelantan ataupun di Mukah Sarawak, kuasa beli mereka, pendapatan mereka tidak sebagaimana pendapatan mereka yang tinggal di Kota Raya ataupun di Petaling Jaya ataupun di Kuala Lumpur itu sendiri. Dan satu lagi sebenarnya dari segi flexibility, dari segi keputusan untuk menetapkan kadar parking di suatu tempat adalah bergantung kepada ahli majlis berkenaan. Dalam mesyuarat ahli majlis, mereka akan bermesyuarat, mereka akan membincangkan mengenai kadar ataupun keupayaan terhadap sesuatu charge yang nak dikenakan. Maka oleh sebab itulah akan ada perbezaan di antara satu tempat dengan satu tempat kerana ahli majlis mereka mengambil kira faktor setempat. Okey. Maka ini kita lihat kalau di Kuala Lumpur 60 sen sejam, 70 sen sejam, di Putrajaya mungkin hampir sama, 60 sen sejam atau 70 sen sejam. Tetapi kalau kita pergi ke Teluk Intan, kemungkinan 30 sen sejam atau 40 sen sejam. Itulah sebab saya katakan tadi, bergantung kepada lokaliti. Bergantung kepada keadaan setempat dengan mengambil kira taraf hidup, pendapatan penduduk setempat itu sendiri. Okey. Baik, doktor, mungkin transformasi yang akan dilakukan, transformasi ini dekat di hati rakyat. Jadi mungkin transformasi ini dah ada perancangan dan akan dilaksanakan. Mungkin doktor boleh kongsikan yang akan memudahkan lagi rakyat. Okey, terima kasih Saudara Muaz mengambil kesempatan ini untuk makluman semua, untuk makluman pendengar, untuk makluman Cik Fats. Sebenarnya perancangan untuk melaksanakan program transformasi PBT ini hampir berada di peringkat akhir. Kita merancangkan untuk dilancarkan program transformasi ini, blueprint ini, hala tuju transformasi ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin penghujung tahun 2015. Kita jangkakan 16 November adalah merupakan satu tarikh yang di mana tarikh kemuncak untuk PM melancarkan. Apabila PM melancarkan, maka akan diisi pengisiannya program transformasi ini yang telah pun sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Pak tadi, ada 6 trust. Trust satu hal mengenai modal insan ataupun human capital. Ini sebenarnya adalah berkaitan dengan capacity building ataupun pembinaan keupayaan PBT itu sendiri. Kita lihat bahawasanya kalau nak melaksanakan apa-apa juga pembaharuan, pengetahuan, pengalaman, skill adalah merupakan faktor penting. Untuk meningkatkan kemahiran, kecekapan pekerja ataupun warga PBT itu sendiri, maka salah satu elemen yang diambil kira ialah bagaimana memberikan pengetahuan berkaitan dengan perkara-perkara baru, pengurusan-pengurusan berhubung dengan aspek-aspek baru yang memerlukan ilmu baru dalam mengurus perubahan yang sedang berlaku.
Oleh sebab kita tahu bahawasanya PBT ini bukan saja hal berkaitan dengan parking, bukan saja hal berkaitan dengan kebersihan tikus, tetapi juga hala tuju PBT lebih kepada menangani bagaimana mengurus urusan sama ada permohonan kebenaran merancang, contohnya ya, yang melibatkan selain daripada masyarakat biasa, ia juga merupakan masyarakat pelabur. Dan ini adalah merupakan salah satu senjata yang boleh digunakan oleh PBT untuk meningkatkan imej PBT itu sendiri, bagaimana meningkatkan daya saing, bagaimana meningkatkan competitiveness PBT sama ada di Malaysia sendiri atau dengan PBT di negara jiran dalam menarik pelabur asing. Sebab saya kata begitu, kalau dalam keadaan biasa, pelabur dari Amerika contohnya datang nak buat satu outlet McDonald, sekiranya PBT Petaling Jaya contohnya atau Kuala Lumpur mengambil masa yang lama dalam meluluskan kebenaran merancang ataupun building plan bangunan, maka kita tidak mempunyai competitive advantage berbanding dengan kalau Vietnam ataupun Bangkok menawarkan masa yang lebih singkat dalam mereka mendapatkan kelulusan kebenaran merancang dan juga building plan yang membolehkan mereka terus melaksanakan membina outlet McDonald ataupun KFC itu sendiri. Jadi time is an essence kepada pelabur. Jadi kalau menunggu begitu lama tidak mendatangkan pulangan ataupun hasil yang cepat, apa salahnya mereka akan pergi ke suatu tempat yang lebih menawarkan pelbagai insentif dan juga dari segi kepantasan untuk berurusan dan memberi kelulusan dalam membolehkan mereka menggerakkan pelaburan di suatu tempat. Ini yang dikatakan PBT seharusnya melihat perkara baru dalam meningkatkan daya saing negara. Daya saing PBT itu sendiri adalah daya saing negara, dan ini sebenarnya melakarkan imej negara di peringkat antarabangsa dalam keadaan kita yang sedang kompetitif di peringkat global. Sekarang kita bercakap soal langit terbuka, dunia tanpa sempadan. So kalau kita boleh menawar sesuatu kebaikan yang lebih berbanding dengan negara jiran, Indonesia atau Singapura atau Indochina ataupun Bangkok, maka itu adalah merupakan suatu niche ataupun suatu offer, tawaran yang boleh kita tawarkan kepada pelabur untuk datang melabur di Malaysia. Kita tahu bahawasanya pelaburan kita bergantung juga selain daripada domestic capital, kita juga harus menggalakkan pelaburan asing datang ke Malaysia untuk membantu merancangkan iklim pelaburan di negara kita. Kerana kita tahu ini mempunyai kaitan yang rapat dengan menyedia peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, di samping meningkatkan pendapatan rakyat dan dengan secara tak langsung akan meningkatkan pendapatan negara dalam masa yang sama. Inilah yang nak diusahakan oleh kerajaan supaya mencipta peluang pekerjaan yang secukupnya kepada rakyat setempat. Maka peranan PBT start from the beginning, daripada mula lagi. Apa saja projek yang nak dilaksanakan memang mereka kena berurusan dengan PBT. Oleh sebab untuk mendapat kelulusan plan bangunan, mereka harus mendapat kelulusan kebenaran merancang, development order. Kalau di Kuala Lumpur dia panggil development order, tetapi kalau di tempat-tempat lain dia panggil kebenaran merancang. Apabila ada kebenaran merancang, barulah boleh diikuti dengan kelulusan plan bangunan. Apabila ada dua perkara ini, maka sesuatu pelaburan ataupun industri atau perniagaan baru boleh dimulakan. Maka kalau lambat PBT, lambatlah peniaga-peniaga akan dapat mengusahakan perniagaan mereka. Okey. Doktor, kita dengan masa yang menceburi kita ni, dengan secara ringkasnya, impak tinggi, pelan transformasi impak tinggi dengan ceritanya ada radio juga ada sistem atas talian dan sebagainya. Oh, ini sebenarnya memang mempunyai kaitan rapat dengan tema suara kita, hak kita. Radio PBT yang akan dilancarkan sebelum tahun 2015 boleh menutup tirai. Radio PBT kita. Radio PBT dan live streaming PBT. Live streaming ini sebenarnya adalah suatu pendekatan di mana mesyuarat penuh ahli majlis akan disiarkan secara live menggunakan web base, menggunakan internet, dan saudara Fadli, saudara Muaz boleh mengikuti apa yang dibincangkan di dalam majlis, sesuatu majlis PBT. Dia panggil mesyuarat penuh. Sesudah mendengar, ini yang dikatakan hak rakyat untuk mendengar. Dan juga PBT juga akan melayan hak rakyat untuk didengari.
Satu aspek tadi, rakyat mendengar apa yang dibincangkan, apa yang dirancang, apa yang diprogramkan oleh PBT. Dalam aspek kedua, rakyat akan bersuara, memberi pandangan, memberi cadangan, memberi show, memberi komen tentang apa yang patut dan apa yang tidak patut dibuat oleh PBT. Maka suara rakyat adalah suara rakyat. Dan suara rakyat ini boleh mempengaruhi keputusan, decision making process oleh PBT. Itulah sebab bila mesyuarat penuh dapat ditonton oleh rakyat, maka rakyat akan sama ada secara spontan ataupun keesokan harinya atau bila-bila masa sesudah memikirkan apakah syur yang terbaik untuk diberikan kepada PBT, maka cadangan-cadangan tersebut akan dipertimbangkan oleh PBT dan akan diubah sesuai sama ada menerima sepenuhnya ataupun menerima mana yang patut, yang bersesuaian, yang relevan dengan sesuatu hala tuju PBT itu sendiri. Satu. Yang kedua, radio. Dalam radio PBT ini, sesiapa saja boleh mengikuti hebahan, wawar, sebarang bentuk program, isu semasa yang ada di sekitar PBT masing-masing. Maka kalau saudara Muaz nak bertanyakan sesuatu, nak melaporkan sesuatu kepada radio PBT, maka boleh berbuat demikian. Radio ini akan dilancarkan dalam masa terdekat. Saya jangkakan mungkin bulan 11 ataupun bulan 12 tahun 2015. Okey. Baik, transformasi berimpak tinggi yang kami sendiri tak sabar-sabar untuk nantikan. Ya, sekarang barulah kita rasa sebahagian daripada decision maker lah, apa-apa saja masalah-masalah akan didengar. Betul. Dan ada two way communication yang sangat baik. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Abdul Rahman Awang, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Penerangan yang begitu jelas sekali. Kini kita lebih mengetahui apa tugasan-tugasan, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang juga menelefon dan juga memberikan pendapat dan permasalahan anda dikongsikan bersama. Silakan Pat. Ya, terima kasih Doktor. Saya kalau Doktor Bazan, saya macam ni tadi. Bila Doktor jawab soalan, saya terpegun dengan jawapan Doktor sebenarnya. Tak cukup sebenarnya masa. Betul? Banyak lagi sebenarnya soalan yang kita nak panggil lagi lah Doktor. Mungkin episod seterusnya kalau Doktor berkelapangan, kita boleh panggil lagi insyaAllah Doktor. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Rahman bin Awang. Okey, sebenarnya PBT memang amat penting kerana PBT sentiasa mendampingi rakyat. Okey, dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan terus saja ke segmen Hemat dan Jimat. Tajuk kita pada hari ini, cerita berkenaan dengan tip jimat cermat di rumah. Apa kata kita berehat seketika? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji Salah satu cara untuk menjimatkan duit adalah dengan mengurangkan penggunaan tuala kertas. Gunakan tuala kain yang tahan lama. Pengikat juga boleh digunakan sebagai tempat bertahan telefon bimbit. Tak ada tempat nak simpan beg plastik? Jangan khawatir. Dengan mengitar semula kotak tisu, anda boleh menyusun beg plastik yang terpakai. Nampak kemas kan? Ramai di luar sana selalu menghadapi masalah semasa menggunakan kunci rumah yang terlalu banyak. Anda boleh mewarnakan kunci-kunci ini dengan warna yang berlainan. Jika anda menggunakan lebih daripada satu barang elektrik di dalam dapur, labelkan kabel-kabel yang lebih ini dengan tag roti yang akan membantu anda sebelum bergegas ke pejabat. Adakah selipar anda selalu tertanggal semasa memakai? Tag roti boleh membantu anda. Wah, banyak kegunaan tag roti ini. Jika di dapur, anda hanya mempunyai satu suis elektrik yang terletak di belakang peti sejuk atau mesin ketuhar, gunakan soket lanjutan yang mempunyai lebih dari satu suis. Ianya bukan sahaja memudahkan kerja, malah dapur anda tampak kemas. Anda menghadapi kesukaran mengeluarkan makanan dari tin?
Buatlah seperti yang ditunjukkan dalam video klip ini. Senang kan? Susah nak mengangkat kotak yang penuh dengan barang? Tip ini boleh membantu anda. Potong kiri dan kanan kotak. Sekarang cuba angkat. Tip-tip yang dipaparkan tadi dapat membantu anda mengurangkan perbelanjaan dan juga dapat menjimatkan masa. Itu dia segmen Hemat dan Jimat. Dan sebenarnya bukan saja penonton di rumah teruja, Muaz pun teruja. Setiap kali segmen Hemat dan Jimat, dia tengok. Oh, macam tu ni. Benda ni pun kita boleh hemat je, potong kat sini ke pun naik. Tapi itulah, kotak tadi tu nak kena tebuk kiri kanan. Biasanya angkat macam ni kan. Ataupun letak selotip kat bawah kan, takut jatuh kan. Tapi betul ke buat lubang kat tepi tu senang angkat. Senang angkat kan. Tapi bawah tu macam make sure lah bawah tu kena ada selotip. Betul juga kan, takut jatuh bawah juga. Jadi itulah istimewanya suara kita. Kita tak ada kat tempat lain. Anda boleh memudahkan ya untuk rumah anda tu jimat. Jimat lagi kita bagi kepada anda. Betul. Jadi jimat tak rumah. Tapi itulah memang praktikal lah apa yang dipaparkan dalam segmen Hemat dan Jimat. Okey, Muaz. Kita biasalah dalam segmen seterusnya, segmen Tanya Pakar. Kita nak bercerita berkenaan dengan kelebihan kad pengenalan. Okey, apa yang Muaz tahu selain daripada kad pengenalan tu sebagai kita punya identiti diri? Selain itu, apa yang Muaz tahu tentang kelebihan kad pengenalan ni? Dalam kad pengenalan tu ada macam-macam. Ya, sekali kita masukkan je, semua data kita ada kat situ. Itu. Selain daripada itu ada dua gambar kalau kita tengok ada macam-macam kan. Betul. Dan apa yang saya buat berkenaan dengan kad pengenalan saya selain daripada yalah macam Muaz cakap tadi untuk pengenalan diri kita untuk touch and go sebenarnya. Tapi kalau touch and go guna kad pengenalan tak boleh nak pungut dia punya mata ganjaran. Yalah. Kan macam itulah pula ceritanya. Tapi sebenarnya itu antara sedikit sebanyaklah kelebihan kad pengenalan. Saya pun tak berapa nak tahu sangat, Muaz pun mungkin tak tahu sangat. Kita kena tanya orang yang sepatutnya menjawab soalan ini. Kelebihan-kelebihan kad pengenalan. Kita akan bersama dengan Muhammad Yazir Ramli yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara bahagian operasi. Apa kata kita terus saja ke segmen Tanya Pakar. Ya. Kita sudah maklumlah bahawa kad pengenalan ni adalah merupakan satu daripada dokumen pengenalan diri yang utama di Malaysia kita sini. Jadi dia sebagai kad pengenalan ni dia dapat membezakanlah, terutamanya lah kita ni sama ada kita ni warga negara Malaysia ataupun bukan. Kerana selain daripada yang kita panggil kad pengenalan atau MyCard untuk warga negara ni, kita juga ada kad yang kita keluarkan, kad pengenalan bagi permanent resident. Dan juga yang kita keluarkan untuk mereka yang kita bagi kad sementara lah, penginapan sementara, dan juga seperti itu kita juga ada kad untuk tentera lah, yang mana untuk MyCard ni untuk kita untuk rakyat Malaysia saja. Dan selain daripada kita pengenalan diri itu, dalam tu chip itu kita bekalkan juga dia juga sebagai kad berbagai guna, yang mana dalam itu banyak maklumat kita, sama ada dari segi kesihatan dan juga berkaitan dengan pharma, LKM dan sebagainya, bantuan-bantuan yang dapat dimasukkan. Dan memang kajian ataupun pihak Jabatan Pendaftaran Negara kita memang ada ruangkan di dalam chip tu untuk penggunaan apa PJC yang memerlukan kita berbincang, dan mana-mana maklumat yang masuk kita masuk dalam tu lah untuk tujuan rujukan kajian baik dalam program-program. Dan selain dari itulah mana dia pengenalan diri juga tujuan utama sebagai negara tersebut oleh kerana dia berperanan sebagai pengenalan diri, terutama sekali banyak program-program yang kita gunakan, kita beri betul, semua kita gunakan kad pengenalan untuk kita memastikan bahawa ini dia memang benar-benar rakyat Malaysia atau warga negara Malaysia. Sekarang ni touch and go kita masukkan. Dulu kita adakan dari segi APJ, maklumat kesihatan kita, dan juga termasuk juga
hal-hal yang berkaitan dengan bantuan kerajaan lah yang memang kita masukkan. Dan itu sebab tadi memang kita khaskan untuk tujuan terutamanya kerajaan untuk menggunakan apa-apa program di mana kita adakan ruang khas untuk sebagai rujukan kerajaan lah, bagi nak laksanakan program-program yang berkaitan lah. Dari segi maklumat ni memang kita kontrol di JPNSU sekarang lah. Semua maklumat yang masuk tu kita khusus ni. Mana dia kalau kita nak refer pun kita mesti menggunakan dia punya reader yang online dengan JPNSU ni lah. Jadi benda ni sangat-sangat penting lah dari segi keselamatan, kerana maklumat tu setengah tu kita anggap sebagai rahsia lah. Dan juga kita boleh mengenai sebut tadi boleh digunakan untuk berbagai tujuan lah. Sebab memang dalam chip tu kita dah sediakan ruang. Pasal ni dia punya maklumat yang saya sebut tadi tu kita khususkan untuk warga negara saja. Sebab ini kita nak gunakan untuk tujuan urusan harian ni ada sebagainya. Nak masuk sekolah, nak masuk universiti, nak buka akaun bank dan sebagainya lah. Jadi kita gunakan maklumat tu untuk kita kata dari segi warga negara sebenarnya. Yang lain-lain pun ada boleh digunakan juga sebab dia melibatkan pendaftaran kepada kategori penduduk tadi lah. Mana kita yang kata permanent resident dia pun ada maklumat tu juga. Tetapi dari segi penggunaan sekretar yang tambahan tadi tu kita lebih pada warga negara. Untuk keluar masuk kita menggunakan pasport lah di bawah Jabatan Migration lah. IC ni kita kata dalam negara saja. Sebab tu kalau luar negara memang kita tak digunakan kad pengenalan ni. Seloknya kalau sebab tu kalau ke luar negara kita minta kalau boleh simpan kat di rumah sini lah. Sebab dia takut nanti kehilangan pula. Kita dari segi yang asas tu kita adalah nama IC agama untuk Islam, kita ada agama dia, alamat dia apa semua. Kemudian apa ada tapi dia tak appear di kad lah. Cuma dalam chip tu boleh dia kena pakai reader dah kita boleh baca dia punya ni. Tapi selepas itu kalau kita kata agensi ataupun kementerian tu melaksanakan program tu dia akan masuklah dalam sistem tu. Segi kehilangan kad ni kita beri perhatian yang serius lah. Kerana kad kita ni seperti yang saya sebut tadi, selain daripada dia sebagai pengendali, dia juga sebagai peranan untuk keselamatan. Jadi kita takut sebab kad kita ni kalau disalahgunakan oleh pihak tertentu dia boleh beri mudarat lah kepada sebab tu kita kata mesti jaga betul-betul. Kalau hilang mesti lapor segera kepada JPN kerana mungkin kita boleh blok lah dari segi kad yang hilang berkenaan. Dan mesti kita buat kad baru. Sebab ni peraturan memang begitu, sekiranya berlaku kehilangan kerosakan dia mesti buat gantian. Sebab kalau kita gagal itu, kalau sekiranya dapat salah ni ada hukuman tentulah. Sebab di segi undang memang dia boleh kita denda tak lebih pada sampai 20,000 lah. Dan penjara tak lebih daripada 3 tahun. Itu kena jaga betul lah. Sebab kita pun kena jaga takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab lah. Selain daripada dia merupakan data peribadi kita, dia juga memenuhi unsur keselamatan. Kerana sekian disalahgunakan tadi dia boleh buat mudarat pada orang berkenaan. Takut disalahgunakan. Contohlah dia buat pinjaman dan sebagainya menggunakan orang. Sebab tu kita kalau kata berlaku hilang ke, tolong lapor segera. Kerana benda ni kita boleh ambil tindakan tentulah untuk pastikan supaya apa-apa tidak disalahgunakan lah. Mana kita boleh blok di sistem kita dan sebagainya. Dan satu lagi kita minta juga lah supaya mereka ni yang kelayakan iaitu umur 12 tahun hendaklah segera buat kad pengenalan, dan juga umur 18 tahun dia hendaklah tukar kad pengenalan sebelum mencapai umur 25 tahun. Kerana waktu tu dah terdapat perubahan fizikal lah dari segi individu berkenaan, dan kita minta supaya benda ni dapat buat yang baru lah untuk tujuan memastikan supaya kad tu benar-benar menunjukkan ketunjukan pemilik yang berkenaan. Dan kita minta mesti jaga baik-baik lah.
Kerana kad ni sekarang ni kita dah upgrade dari segi kualiti dia. Jadi kita minta supaya benar-benar jaga baik mungkin, supaya kita memastikan dia dapat diguna lah. Sebab kalau sekiranya berlaku kerosakan dan sebagainya, mungkin dia perlu semakkan balik dari kita lah. Sama ada perlu gantian dan sebagainya. Itu dari segi penggunaan kad pengenalan. Itu dia fungsi dan juga kelebihan kad pengenalan yang telah pun dikatakan oleh Cik Muhammad Yazid Ramli, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Bahagian Operasi. Dan kepada semua diharapkan anda pun dah sedia maklum tentang kelebihan. Kadang kita ni macam kita lah, saya pun sebenarnya tak tahu sebenarnya ada banyak kelebihan dan juga kata orang tu fungsi kad pengenalan. Betul. Biasanya kalau kita guna kad pengenalan tu untuk satu benda untuk macam pendaftaran kan, kalau nak akses apa-apa ke guna IC saja kan. Sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi lain yang anda boleh gunakan kad pengenalan anda itu. Okey, jadi jangan lupa untuk tengok kad pengenalan anda di mana agaknya berada. Takut kadang-kadang bila dah lama sangat tak keluarkan, rupanya dah hilang. Jadi kadang-kadang bila dah hilang ni anda kena buat laporan polis. Dan jangan risau kerana kad pengenalan tu anda boleh dapat cepatlah dalam beberapa jam. Cuma di hanya lokasi yang terpilih lah di Jabatan Pendaftaran Negara yang terpilih, bukan semua. Tapi memudahkan anda lah, tak macam dulu lah kan. Itulah transformasi yang telah pun dilakukan. Ya betul tu. Dan kalau kita dah bercerita pasal kad pengenalan, adik-beradiknya lesen. Lesen pun kena periksa juga. Kadang-kadang kita sedia maklum bahawa macam benda tu letak dalam wallet kan, dalam beg duit. Kadang kita tak perasan sebenarnya kan. Kadang dah tempat tempoh rupanya. Kan sekarang dah tengok dah lihat macam dia punya tamat dia berdasarkan kita punya birthday kan. Kira dah macam memudahkan. Itu transformasi juga tu. Kira macam dah memudahkan kita. Secara automatik kita ingat birthday kita besok aku punya lesen mati. Itu transformasi juga tu. Betul dan selain daripada itu juga kad dia pun dah ada transformasi lah, kad yang lebih keras dan juga tak macam dulu lembik kan. Sekarang ni buat dekat pejabat pos pun anda dah boleh dapatkan kad pengenalan ataupun kad lesen anda tu sebenarnya. Ya betul. Okey, dan untuk pengetahuan anda, mungkin ada di antara penonton Suara kita yang baru tengok terlepas pula dia apalah asal dah terus tiba-tiba dekat segmen Tanya Pakar ni dah terlepas. Sebenarnya hari ni kita membincangkan tajuk kita pada hari ni berkaitan dengan PBT. Betul. PBT apa nama? PBT di hati rakyat dan kita bersama dengan KP-nya tadi. Wow, dia tu apa awak cakap tadi apa? Macam ayah kepada semua PBT lah. Iyalah. Kiranya bos lah kan. Bos. Jadi apabila kita dengar penjelasannya tu, kita mengetahui transformasi yang telah pun dilakukan memang begitu banyak sekali. Cuma permasalahan yang berlaku di setengah kawasan mungkin boleh baik pulih ataupun boleh ditambah baik lagi agar kesemuanya anda terutamanya rakyat dapat merasai apa yang anda bayar tu bersesuaian lah dengan perkhidmatan di Majlis Perbandaran di tempat anda tu kan. Jadi apa-apa pun anda boleh buat aduan di sana. Dan jadi kalau ada yang mungkin kadang-kadang ada tengok ni di Facebook marah-marah kan dengan perkhidmatan ataupun mungkin ada yang tak kena sangat dengan dia. Betul. Mungkin anda boleh buat aduan, tengok jelaskan bagaimana keadaan situasi yang sebenarnya. Tadi kita sempat bila dah habis tadi kan, kita sempat berborak dengan Dr. Rahman tadi dan Dr. Rahman sendiri kata InsyaAllah dia akan dia kata macam mana, ada satu plan satu cadangan di mana anda sebagai pengguna harus menggunakan smartphone saja. Betul. Kalau misal kata anda lihat ada beberapa macam masalah-masalah berkaitan dengan PBT, contoh katalah masalah biasa kita tengok jalan lubang. Jalan. Okey, jalan lubang apa semua anda boleh ambil gambar je, ambil gambar, bukan selfie dia ambil gambar jalan. Okey, beritahu detail lah, jangan ambil gambar hantar je kan. Beritahu detail, caption. Jalan. Kepala jalan. Tangan. Jangan ambil gambar jalan je, jangan ambil gambar muka sekali. Okey. Caption dia tu tulislah kan. Okey, ada apa masalah jalan, berlubang dan sebagainya, hantarkan ke mana-mana nanti kita akan beritahu lah. Mungkin aplikasi tu akan keluar tak lama lagi. InsyaAllah aplikasi tu akan bagus juga. Saya macam betul juga kan. Sebab sebelum ni kalau kita tengok ni kawan saya di Shah Alam ada masalah jalan yang berlubang. Dia apa yang dia buat ialah dia kata macam dia try untuk call PBT tapi PBT tak ambil tahu, tak ambil kisah. Okey, dia ambil gambar, dia post dekat Facebook.
Jadi benda tu jadi viral, barulah pihak PBT tu tahu sebenarnya. Macam tu caranya. Betul. Tapi sekarang ni dah tak payah guna Facebook lah, direct je terus hantar gambar ke pihak PBT yang berkenaan. Okey, bila sebut mengenai viral ni, ada juga beberapa video yang telah kita lihat mengenai selisih faham antara pihak berkuasa, perbandaran kan, dan sebagainya dengan peniaga. Kadang-kadang apabila telah pun diberikan notis, tidak boleh berniaga di sini, kalau nak berniaga kena ada lesen dan sebagainya, tetapi masih lagi diingkari. Sebab itulah ada kadang-kadang kalau kita lihat video tu, ada satu video tu kita ingat salah Majlis Perbandaran tu kerana nak ambil makcik tu punya barang dan sebagainya. Rupanya makcik tu yang mengamuk sendiri, dia yang tebarkan ataupun taburkan semua barang-barangan dia tu kan. Yalah. Jadi benda-benda macam tu lah sebenarnya bagus juga. Boleh kita lihat sudut positif dan juga negatif lah. Ya, betul tu. Dan macam yang awak tengok yang viral tu, adakah peniaga tu sebenarnya mempunyai lesen untuk berniaga dekat situ? Tak ada lesen. Dia tak ada lesen. Itulah masalahnya. Sebab apa? Pihak BBT sebenarnya takkan sewenang-wenangnya nak ambil hasil perniagaan orang tu kan. Betul. Sewenang-wenangnya kan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kalau anda nak berniaga ke apa, mestilah mempunyai lesen. Dan tempat anda berniaga tu pun haruslah mendapat permit daripada pihak PBT. Dan walaupun kecil. Walaupun kecil. Kita jangan terus salahkan PBT. Sebab apa? Kita tengok video viral di internet ni, kadang-kadang kita kena tengok daripada sudut dua-dua pihak. Jangan kita lihat macam benda tu salah dia. Salah dia kan. Kita kena tengok kadang video yang awal tu. Yang awal tu macam mana? Kadang kita tengok separuh je. Yang separuh tu salah seorang tu, kita salahkan dia. Sebenarnya kita tengok pada video awal tu, rupanya dia tak ada lesen. Itu yang PBT datang. Makcik tu yang marah pula. Tapi kadang-kadang pihak PBT pun kadang-kadang harus bercakap elok-elok juga. Betul. Komunikasi tu kena orang kata perbincangan awal tu kena dilakukan lah. Penting jangan terus-terus nak rampas dan sebagainya. Jadi itulah dia. Itu yang saya kata kena ada komunikasi dua hala. Jadi kita tak menyebelahi mana-mana. PBT dan juga pengguna merupakan antara satu gabungan yang cukup bagus dalam untuk menjayakan satu kawasan, untuk menaikkan satu tempat. Jadi kalau pengguna berpuas hati, PBT menjalankan tugas dengan baik, barulah untuk menjadikan sebuah negara maju itu dapat dilaksanakan. Kiranya dari akar umbi. Pak. Itulah yang dinamakan transformasi. Baguslah Muaz buat suara kita dapat dia dah faham dah semuanya. Faham. Sekali saya memang tengok masalah-masalah jalan sebenarnya. Okey, alright. Dan kita sebenarnya dah ke penghujung rancangan dan kita nak ambil kesempatan ini juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong suara kita pada hari ini dan mewakili penerbit kita pada hari ini. Puan Rabiah Jamaluddin. Bersama dengan penerbit Kak Kodi ada Nawar Reda Aris. Kita pula, kita pengacara lah. Betul. Saya Fazli Fuad. Saya Muaz Muhammad nak mengucapkan dulu selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha kepada semua. Memandu berhati-hati dan kalau ada apa-apa jangan lupa untuk kongsikan di Facebook kami. Dan anda nak belikan foto, rancang perjalanan anda. Okey, terus menyokong suara kita, hak kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.